Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah. Kita bertemu kembali dalam santai sirah, dalam santai sirah di mana kita membaca daripada buku Ar-Rahiqul Makhtum karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Kita telah baca berkenaan tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sebelum ini. Dan pada malam ini yang merupakan malam yang ke-11 daripada Rabiul Awal, kita telah tiba pada kisah berkenaan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ada Adeline Maira, Fatimah Az-Zahra di TikTok, kemudian di Facebook ada Roslina Talib, Syu Ahmad, Fauzan Muhammad, Fatimah Samsuddin, Hasmi, Nurijah Dolah, Haifa Najwa, Ayu Hafiz dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka pada malam ini kita menggunakan buku ini. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-75. Sebentar, muka surat 75. Afwan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kita telah tiba berkenaan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Muka surat yang ke-75. Maka penulis buku rahimahullahu taala membawakan tajuk berkenaan tentang keputeraan dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 40 tahun sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul? Maka kata penulis buku, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di penempatan Banu Hashim di Mekah. Orang-orang dulu mereka hidup dalam kelompok-kelompok masing-masing. Maka Banu Hashim dia ada penempatan dia. Di manakah penempatan Banu Hashim? Penempatan Banu Hashim adalah berhampiran dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kawasan Sabil Zamzam. Kalau kita pergi dekat Mekah, maka dia ada satu kawasan di mana boleh ambil air Zamzam sebanyak mungkin, yang mana dipanggil Sabil, tempat boleh ambil air Zamzam berapa botol pun nak boleh. Maka sebenarnya keluarga Nabi SAW tinggal berhampiran di situ. Sebab itu kita nampak di situ adanya rumah kelahiran Nabi SAW yang pada zaman kita dikenali sebagai perpustakaan Mekah ataupun maktabah Mekah. Dan di situlah perkampungan Banu Hashim yang merupakan keluarga Nabi SAW. Adapun dekat kawasan Safa, maka di situ keluarga Abu Jahal Banu Makhzum. Maka sebab itu kata penulis buku, Nabi SAW dilahirkan di perkampungan Banu Hashim. Sebab orang Quraisy mereka ada banyak lagi pecahan kabilah. Yang kita dah pernah sebut sebelum ni. Ada kabilah Banu Adi, ada kabilah Saham, ada kabilah Makhzum, ada kabilah Taim, ada kabilah Zuhrah
dan antaranya adalah kabilah Banu Hashim. Banu Hashim. Maka Banu Hashim mereka tinggal pada zaman kita dah dibina perpustakaan Mekah di tempat Nabi SAW lahir, dan bersebelahan dengan adanya tempat untuk orang boleh mengambil air zam-zam sebanyak yang mereka mahu. Kalau tempat lain polis tak bagi sebab menyusahkan orang lain untuk guna, tapi di situ boleh ambil air zam-zam sebanyak mungkin. Maka Nabi SAW lahir di Mekah pada hari Isnin. Maka ada dua perkara tentang waktu kelahiran Nabi. Yang pertama, Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal, semua sepakat, semua terima yang Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Perkara yang kedua, semua ulama sepakat adalah Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Namun bila tarikhnya itu berbeza pendapat. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi bagi gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka Nabi SAW telah lahir pada hari Isnin. Penulis buku memilih pandangan 9 Rabiul Awal. Saya pernah kongsikan pada awal Rabiul Awal 2 kali tentang perbezaan pendapat tentang kelahiran Nabi. Maka ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 2. Kalaulah kita di Malaysia banyak mengambil pandangan Ibnu Ishaq yang menyebut pada 12 Rabiul Awal, maka ianya adalah pendapat yang pelbagai. Penulis buku pilih pandangan 9. Kalau kita kat Malaysia, kita biasa dengar 12 Rabiul Awal, itu adalah pandangan Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Dan ianya berlaku pada tahun pertama peristiwa serangan Kaabah oleh tentera bergajah Abrahah. Maka tahun itu dikenali sebagai Amul Fil, tahun gajah. Orang Arab, mereka ada perkiraan hari, mereka ada perkiraan bulan, mereka ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, mereka ada. Cuma mereka tak ada perkiraan tahun, mereka tak ada. Maka pada zaman itu, apa-apa peristiwa besar yang berlaku, maka tahun tersebut diingati dengan bersempena peristiwa tersebut. Contoh, Nabi SAW lahir lebih kurang 50 hari sebelum 50 hari selepas binasanya tentera bergajah. Maka keseluruhan tahun tersebut dipanggil Amul Fil, tahun tentera bergajah. Maka sebab orang Quraisy, mereka tidak ada perkiraan tahun. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama yang membuat perkiraan tahun untuk kalender Islam, iaitu dengan dikenali sebagai tahun Hijriyah ataupun tahun Hijri. Sebelum tu, bahkan pada zaman Nabi, waktu Nabi dekat Madinah, dia tidak ada perkiraan tahun. Maka sebab itu Nabi disebut sebagai tahun peristiwa datangnya tentera bergajah menyerang akan Baitullah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis buku, Nabi SAW lahir 40 tahun setelah berlalunya pemerintahan Kisra Anusharwan. Ini adalah salah seorang raja yang terkenal, Anusharwan. Nama bagi Raja Kisra, Raja Farsi ketika itu. Penulis buku berpandangan, kalaulah mengikut perkiraan 9 Rabiul Awal, maka ianya bersamaan dengan 20 atau 22 April tahun 571 Masihi. Berdasarkan analisis yang dibuat oleh seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri, dan seorang lagi penganalisis ahli falak, iaitu Mahmud Bashar. Maka kedua-dua mereka ini, mereka berpandangan tarikh kelahiran Nabi SAW tersebut bersamaan dengan 20 ataupun 22 April. Kita pun sebenarnya boleh cek tarikh hijri kita. Dah ada aplikasi. Cumanya kadang-kala taklah tepat 100%. Sebab kalender Islam kadang-kala 29 hari, kadang-kala 30 hari. Lalu kalaulah kita tak tahu bila tarikh hijrah kelahiran kita, maka kita boleh masukkan dalam converter Masihi Hijri, dan kita boleh tengok bilakah kita lahir pada tahun Hijri. Dan sebenarnya usia kita yang sebenar adalah mengikut hijrah. Itu usia kita yang sebenar. Kalaulah kita lihat apa yang diambil berat oleh Islam adalah perkiraan hijrah. Dan perkiraan hijrah
adalah lebih pendek berbanding dengan perkiraan Masihi. Sebab kalender hijrah setiap tahun dia kurang 10 hari berbanding daripada Masihi. Sebab itu kalau kita tengok contoh Ramadan ataupun ibadah haji, dia makin ke atas, makin dekat dan sebagainya. Sebab dia berkurangan 10 hari setiap tahun. Maka kalaulah contoh ikut perkiraan Masihi kita 30 tahun, maka sebenarnya ikut hijrah usia kita dah 31. Kalaulah ikut Masihi kita dah 60 tahun, ikut hijrah kita sebenarnya dah lebih kurang 32. Maka sebab itu perlu untuk kita mengambil tahu tentang usia hijrah kita, kerana itu adalah lebih tepat mengikut perkiraan Islam. Kemudian kata penulis buku menceritakan situasi kelahiran Nabi SAW. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa ibu Nabi SAW, Aminah binti Wahab, pernah berkata, setelah aku melahirkan Rasulullah, maka keluarlah daripada farajku cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Nabi SAW bila keluar, baginda keluar dengan membawa cahaya. Sehingga kan cahaya tersebut begitu dahsyat, maka Allah bukakan hijab dan ibu Nabi SAW dapat melihat istana-istana di Syam, padahal Syam jaraknya dengan Mekah adalah antara 30 ke 40 hari perjalanan. Maka ini adalah kelebihan Nabi SAW. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang hampir sama maksudnya daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kata penulis buku, perkara-perkara luar biasa ataupun dikenali irhas sebab Nabi belum menjadi Rasul. Kalaulah peristiwa luar biasa selepas menjadi Rasul dipanggil mukjizat. Kalaulah sebelum menjadi Rasul maka dipanggil irhas. Adalah sebagai satu tanda perutusan Rasulullah telah berlaku ketika baginda Nabi SAW dilahirkan. Semasa Rasulullah SAW dilahirkan, antara perkara pelik yang lain berlaku adalah 14 lengkungan yang terdapat pada gerbang istana Kisra telah tumbang. Maksudnya perhiasan yang ada pada istana Kisra telah tumbang pada waktu kelahiran Nabi SAW. Sebagai satu isyarat bahawa kelahiran Nabi SAW akan menyebabkan tersebarnya Islam dan yang selain daripada itu akan jatuh dan tidak akan dapat menyaingi Islam. Kata penulis buku, bila Nabi SAW lahir, maka api yang disembah oleh orang Majusi selama ribuan tahun, maka api tersebut telah terpadam. Ini semua adalah perkara-perkara luar biasa yang berlaku ketika kelahiran Nabi SAW. Dan gereja-gereja di sekitar Bahirah Sawah telah runtuh setelah mendap ke dalam bumi. Maka riwayat ini telah dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi, namun Imam Muhammad Al-Ghazali tidak memperakui akan riwayat-riwayat ini. Namun daripada sudut catatan sirah, maka inilah yang biasa dikongsikan. Maka kelahiran Nabi SAW membawa petanda-petanda lahirnya seorang insan hebat yang bakal mengubah dunia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam dan cahaya yang mendatangkan manfaat bukan sekadar untuk Mekah Madinah tetapi untuk keseluruhan dunia. Muka surat 76. Kata penulis buku, apabila Nabi SAW dilahirkan, maka ibunda Nabi Aminah binti Wahab telah menghantar utusan kepada atuk Nabi Abdul Muttalib. Sebab Nabi tak ada ayah, maka dimaklumkan kepada Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib dengan penuh gembira telah masuk ke dalam Kaabah, berdoa dan bersyukur kepada Allah. Dan beliau telah memilih untuk cucunya nama Muhammad. Yang mana nama Muhammad ini maksudnya apa? Sentiasa terpuji. Daripada Hamidah, yang memberi maksud yang mana sangat-sangat terpuji dan sentiasa terpuji. Dan itulah Rasulullah SAW setiap masa, setiap waktu, setiap keadaan pasti akan ada orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Bahkan seseorang yang solat, maka di dalam tahiyatnya dia pun berselawat kepada Nabi SAW. Maka Muhammad bermaksud yang sentiasa terpuji, yang sangat banyak dipuji. Kata penulis buku, nama ini tidak pernah dikenali dalam kalangan orang Arab ketika itu. Orang Arab
tak pernah mendengar nama Muhammad. Dan pada zaman kita, antara nama yang paling banyak digunakan di dunia adalah Muhammad, sempena nama Nabi dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, Rasulullah SAW dikhatankan pada hari ketujuh sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab. Maka Nabi SAW mengikut pandangan penulis buku telah disunat dikhatankan pada hari yang ketujuh selepas daripada kelahiran baginda Nabi SAW. Kemudian penulis buku membawakan kisah tentang ibu susuan Nabi. Maka Nabi SAW selain daripada ibunda Nabi mempunyai dua ibu susuan yang terkenal. Maka kata penulis buku, orang yang mula-mula menyusukan Rasulullah selepas ibunda Nabi adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapakah Thuwaibah ini? Maka kata penulis buku, Thuwaibah adalah hamba perempuan kepada pakcik Nabi Abu Lahab. Kepada pakcik Nabi Abu Lahab. Maka ketika itu Thuwaibah sedang menyusukan anaknya sendiri bernama Masruh. Sebelum itu Thuwaibah pernah menyusukan pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan selepas itu dia juga pernah menyusukan Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Maka sebab itu Nabi SAW sangat rapat dengan Hamzah. Hamzah ni bukan sekadar pakcik Nabi, tetapi Hamzah juga adalah Nabi SAW punya adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan. Dan Hamzah minum susu daripada dua ibu susuan yang sama dengan Nabi. Dengan Thuwaibah dan juga nanti yang kedua. Sebab itu Nabi SAW sangat rapat dengan Hamzah yang merupakan pakcik Nabi dan juga ibu susuan Nabi SAW. Dan adik-beradik susuan Nabi yang kedua selain daripada anak Thuwaibah sendiri adalah Abu Salamah. Abu Salamah. Sebab itu bila Abu Salamah meninggal dunia dan Nabi SAW melihat Ummu Salamah bersendirian. Kita kena faham Ummu Salamah ni daripada keluarga Abu Jahal. Tak ramai daripada keluarga Abu Jahal yang masuk Islam. Dan suami dia pun meninggal dunia. Suami dia pun adalah adik-beradik susuan Nabi. Maka Nabi SAW telah mengahwini Ummu Salamah. Nabi SAW telah mengahwini Ummu Salamah untuk membantu dia, untuk menolong dia yang bersendirian. Sebab itu sebelum mengahwini Ummu Salamah, ada orang cadangkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kahwini anak perempuan Abu Salamah. Kita dah belajar dalam hadis riwayat Tirmizi. Maka Nabi SAW bersabda tidak boleh. Kerana Abu Salamah adalah adik-beradik susuanku, maka aku tidak boleh berkahwin dengan anak perempuan kepada adik-beradik susuanku. Maka ini adalah orang yang mula-mula menyusukan Nabi, Thuwaibah al-Aslamiyah namanya. Daripada sini Nabi SAW mempunyai tiga orang adik-beradik. Masruh anak Thuwaibah, Hamzah bin Abdul Muttalib pakcik Nabi dan juga adik-beradik susuan Nabi, dan Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi yang juga merupakan adik-beradik susuan Nabi. Ibu susuan Nabi SAW yang kedua, kisah dia panjang. Sebab itu penulis buku membawakan kisah berkenaan tentang ibu susuan Nabi yang kedua dengan tajuk Keluarga Bani Sa'ad. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat daripada pembacaan sirah Nabawiyah. Kata penulis buku, menurut adat dalam masyarakat Arab setempat, mereka akan mencari perempuan-perempuan untuk menyusukan anak mereka. Orang Arab, mereka tak besarkan anak mereka, terutamanya anak lelaki. Apakah sebab dia? Maka penulis buku terangkan, tujuannya adalah untuk menghindarkan anak-anak mereka daripada dijangkiti penyakit-penyakit masyarakat setempat. Maka mereka nak anak mereka tak kena penyakit yang mungkin ada di kalangan tempat tersebut. Maka itu sebab yang pertama, mereka akan hantar anak-anak mereka untuk dijaga di kawasan pergunungan, di kawasan bukit. Maka antara sebabnya supaya anak mereka tidak dijangkiti penyakit yang berada di tempat tersebut. Dan yang kedua, ianya juga untuk menguatkan fizikal anak-anak tersebut serta mengukuhkan urat saraf mereka.
Sebab kalaulah anak-anak ini duduk dengan mak ayah atuk, maka dia menjadi manja, menjadi lembik, menjadi terlalu dimanjakan. Maka sebab itu orang Arab mereka nak anak yang kuat, anak yang berdikari, anak yang boleh membanggakan mereka. Sebab zaman dulu siapa yang kuat maka dia yang akan survive. Siapa yang lemah maka akan ditindas. Maka mereka nak anak-anak mereka kuat, maka anak-anak mereka dibiasakan membesar daripada usia beberapa minggu di kawasan gunung, di kawasan bukit, di kawasan yang mereka perlu untuk menjalani kehidupan seperti Arab Badui. Maka sebab itu mereka dihantar ke kawasan yang jauh. Sebab itu Nabi SAW daripada kecil, Nabi dah biasa mengembala kambing. Nabi SAW dah biasa turun naik bukit. Kerana itulah tempat Nabi SAW dibesarkan. Dan yang ketiga, tujuan dihantar jauh daripada keluarga adalah untuk memahirkan anak-anak ini dengan bahasa Arab pure, bahasa Arab jati dari peringkat awal usia lagi. Kerana di antara orang yang paling mahir bahasa Arab pada zaman tersebut adalah golongan Badui. Golongan yang tinggal di perkampungan. Mereka ini terkenal dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang tak bercampur aduk. Beza, kalaulah dekat bandar, maka lebih banyak Inggeris daripada Melayunya. Contoh, kalau dekat tempat kita pun, kalau ada duduk bandar, maka lebih banyak bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Kadang-kala zaman kita, nak tulis pun semuanya short form. Orang yang muda-muda tak pandai nak tulis bahasa penuh, bahasa baku. Maka sebab itu orang-orang dulu, mereka hantar anak-anak mereka ke kawasan pergunungan supaya belajar daripada bahasa Arab pure, bahasa Arab jati yang dimiliki oleh masyarakat Badui, masyarakat pendalaman ketika itu. Maka ini adalah antara 3 sebab yang penulis buku kongsikan. Sebab itu Abdul Muttalib telah mencari perempuan yang boleh menyusukan Nabi SAW. Maka kata penulis buku rahimahullah, sebenarnya kisah ni lebih panjang. Penulis buku ringkaskan. Pada awalnya tak ada siapa yang nak ambil Nabi. Tak ada siapa. Sebab bila ditanya siapakah ayah kepada budak ini, maka dimaklumkan Nabi anak yatim. Maka tak ada siapa nak ambil Nabi. Sebab orang tahu bila anak yatim, maka bayarannya tak tinggi. Sebab mereka kena jaga 2 tahun untuk tempoh 2 tahun. Maka mereka kalau boleh, orang-orang yang datang daripada perkampungan Banu Sa'ad ini, mereka nak buat duit dengan secukupnya. Daripada keluarga yang kaya. Maka pada awalnya tak ada siapa yang nak ambil Nabi SAW. Sehinggalah ada seorang wanita yang dia pun ditakdirkan oleh Allah, dia tak ada anak yang ingin diserahkan kepadanya. Kerana situasi tubuh badannya pun yang tidak berisi, kenderaannya pun pada waktu itu adalah lemah, maka banyak ibu bapa yang kaya-kaya tidak mempercayai wanita ini. Kata penulis buku, maka Abdul Muttalib telah meminta seorang perempuan untuk menyusukan Rasulullah. Siapakah wanita tersebut? Beliaulah ibu susuan Nabi SAW yang kedua. Dan Nabi tinggal lama dengan wanita ini, hampir lebih kurang 4 tahun. Maka beliau adalah Halimah binti Abi Zu'ib As-Sa'diyah, isteri kepada Al-Harith bin Abdul Uzza yang dikenali suaminya dengan panggilan Abu Kabsyah. Maka Halimah binti Abi Zu'ib As-Sa'diyah adalah ibu susuan Nabi yang kedua, wanita yang lama menjaga Nabi SAW. Bahkan nanti kita akan baca lebih lama daripada ibu Nabi sendiri. Ibu Nabi menjaga Nabi 2 tahun. Dia menjaga Nabi SAW selama 4 tahun. Kata penulis buku, Rasulullah SAW daripada ibu susuan ini mempunyai banyak lagi adik-beradik susuan yang lain. Maka di situ adanya Abdullah bin Harith, adanya Anisa binti Harith, adanya Hudzafah ataupun Juzamah binti Harith, ataupun dikenali dengan panggilan Syaima, adanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sepupu Nabi sendiri. Siapakah nama sepupu Nabi? Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Lalu kena betulkan terjemahan di sini. Dia sebenarnya bukanlah bapa saudara Nabi, tetapi sebaliknya adalah sepupu Nabi. Dalam terjemah ditulis bapa saudara. Bapa saudara Nabi Hamzah itu datang kemudian.
Maka Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib bukan bapa saudara Nabi, tetapi sepupu Nabi. Sebab nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sepupu Nabi ini namanya Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Dan dia pun masuk Islam, tapi masuk Islam lambat. Dia masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Maka minta untuk gariskan, tak perlu padam, cuma bawah bapa saudara hujung muka surat 76 itu letakkan nota lebih tepat sepupu Nabi SAW. Maka bapa saudara Nabi juga minum susu daripada Halimah binti Abi Zu'ib. Beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang juga disusui oleh Halimah. Maka Hamzah adalah adik-beradik susuan Nabi daripada dua wanita, daripada Halimah Al-Aslamiyah dan juga daripada Suwaibah Al-Aslamiyah dan daripada Halimah binti Abi Zu'ib As-Sa'diyah. Kata penulis buku rahimahullah pada perenggan yang kedua muka surat 77, semasa menyusukan Nabi, Halimah dapat melihat keberkatan Nabi SAW yang sangat luar biasa. Maka diceritakan di sini perjalanan Halimah bertemu dengan Nabi SAW. Maka pada perenggan ketiga, penulis buku menukilkan daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata bahawa Halimah telah menceritakan dia dan suaminya keluar daripada kampung halaman mereka dengan membawa bayi yang sedang disusui. Dia ada anak dia sendiri yang ketika itu dia perlu susukan. Bersama-sama mereka dalam rombongan ini adalah beberapa orang wanita lain daripada Banu Sa'ad bin Bakar. Yang mana kerja orang-orang Banu Sa'ad ketika itu adalah mereka mencari bayi sebagai sumber pendapatan mereka. Mereka jaga bayi penduduk Mekah dan mereka mendapat bayaran daripada penjagaan tersebut. Dan mereka jaga lama, lebih kurang 2 tahun. Maka itulah pendapatan wanita-wanita perkampungan Banu Sa'ad. Perkampungan Banu Sa'ad ni dekat mana? Perkampungan Banu Sa'ad ini di atas lagi daripada Taif. Di atas lagi daripada Taif. Dekat Taif tak ada. Di atas lagi daripada Taif. Dan zaman kita dah tidak ada peninggalan yang banyak dah di perkampungan Banu Sa'ad tersebut. Cuma kalau kita pergi situ, kita boleh nampaklah bagaimana suasana Nabi membesar di kawasan bukit dan juga di kawasan yang udaranya dan keadaannya adalah sangat-sangat sesuai, udara yang bersih dan seumpamanya. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, kata Halimah, pada masa itu adalah musim kemarau dan kami tidak mempunyai bekalan sedikit pun. Lalu aku telah keluar menenggang keldaiku yang bernama Qamra. Kami membawa bersama-sama kami seekor unta yang telah tua. Maka bila dia keluar, maka dia sendiri dalam serba kekurangan. Dia keluar bersama dengan keldai dan juga seekor unta. Kata Halimah, demi Allah, unta aku tersebut tidak mempunyai setitik susu pun. Tak ada apa-apa unta tersebut. Sekadar boleh berjalan, tetapi dah tak boleh mengeluarkan susu. Maka pada waktu malam kami tidak dapat tidur disebabkan bayi kami menangis kerana kelaparan, sedangkan susu badan aku tidak mencukupi untuk keperluan dia. Maka sebab itu, banyak orang yang mana tidak mahu menyerahkan anak mereka untuk dijaga Halimah. Sebab bila mereka tengok keadaan Halimah, mereka pun pada waktu itu tidak percaya. Sebab Halimah ni, dia sendiri tak boleh. Okey, sangkut ke? Allah masuk sebentar, saya cek. Allahumma salli ala Muhammad. Kat TikTok tak ada ke? Okey, sebentar. Di Facebook clear. Di TikTok, okey, sekarang ni sepatutnya okey. Sebab tadi line dia tak berapa elok kat TikTok. Okey, adakah dah okey sekarang dekat TikTok? Allahumma salli ala Muhammad dekat Facebook okey. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Okey dah okey, minta maaf dia terganggu sikit. Maka Halimah ni
Orang-orang Mekah tak nak bagi anak mereka kepada Halimah. Sebab mereka sendiri tengok keadaan Halimah yang tak mampu nak menyusui anaknya sendiri. Apatah lagi nak mengambil anak mereka. Maka kata penulis buku, dalam riwayat Ibnu Ishaq ini, Halimah sendiri menceritakan, unta kami pula tidak mempunyai susu untuk dijadikan makanan. Namun kami tetap berharap agar mendapat bantuan dan penyelesaian kepada masalah yang kami hadapi. Lantaran itu, kata Halimah, aku pun keluar menunggang keldai. Aku terus menunggang tanpa henti sehingga menyusahkan rombonganku disebabkan mereka tidak berdaya. Apabila kami sampai ke Mekah, kami pun mencari-cari kalau ada bayi yang hendak disusukan. Dia pun tanya, nak tak kami jaga anak? Maka bila keluarga bayi tersebut tengok atas bawah, maka banyak yang tolak. Ini situasi daripada sudut Halimah. Maka kata penulis buku, setiap wanita dalam kalangan kami ditawarkan untuk menyusui Rasulullah, tetapi mereka enggan menerima apabila mengetahui bahawa Rasulullah adalah seorang anak yatim. Semua wanita-wanita yang lain apabila ditawarkan, boleh tak jaga bayi kami? Maka mereka pun tanya, ni siapa ayah dia? Supaya mereka tahu bayaran bagaimana. Oh tak, dia anak yatim. Maka semua wanita mengundurkan diri. Tak ada orang yang nak menjaga Nabi SAW sebab anak yatim, dan mereka nakkan bayaran yang tinggi, dan mereka tahu seorang anak yatim tidak akan mampu ibunya untuk membuat bayaran yang tinggi. Maka ini adalah situasi Nabi SAW. Maka setiap kali Nabi SAW nak diserahkan kepada wanita-wanita, ibu susuan, maka mereka tolak dan mereka tidak mahu untuk mengambil. Kata penulis buku, ini kerana, apa kata Halimah, ini kerana kami mengharap akan mendapat suatu kebaikan. Kebaikan maksudnya bayaran yang elok daripada bapa si bayi. Maka kami berkata, anak yatim, apalah yang dapat dibuat oleh datuk dan ibunya? Berapa banyak mereka sanggup bayar? Berbeza kalaulah masih ada ayah, maka ayah ni akan sanggup bayar dengan bayaran yang banyak. Sebab itu, maka perempuan-perempuan daripada Banu Sa'ad, mereka tidak mahu untuk menerima Nabi SAW. Kata Halimah, akhirnya semua wanita yang datang bersama-sama denganku, muka surat 78, telah mendapat bayi masing-masing. Masing-masing dah dapat dah. Ada daripada keluarga ni, ada daripada keluarga ni, semua dah dapat bayi. Namun, setelah kami berkumpul untuk pulang, aku berkata dengan suamiku, Halimah tak ada siapa yang nak bagi bayinya kepada Halimah, dan Rasulullah pun tak ada siapa yang nak ambil. Maka Halimah pun berkata dengan suamiku, dia berkata, demi Allah, aku tidak suka pulang bersama dengan teman-teman tanpa mengambil seorang bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim tersebut dan mengambilnya. Maka suami dia pun berkata, tidak ada salahnya kalau nak buat begitu, sebab kita pun dah datang daripada jauh, daripada perkampungan Banu Sa'ad, dan kita pun takkan nak balik tangan kosong. Tak apalah, ambil je akan anak yatim tersebut, itulah Nabi SAW, dan kita akan jaga mengikut kemampuan kita. Ini adalah pandangan Halimah. Maka kata Halimah, aku pun pergi mengambil bayi tersebut. Tidak ada yang mendorong aku untuk mengambilnya, melainkan kerana tidak mendapati bayi yang lain. Dia tak ada pilihan. Dan itu adalah ketentuan Allah. Allah nak menjadikan Halimah mendidik Rasulullah SAW. Namun, kata Halimah, setelah mengambil bayi tersebut, aku pun kembali ke kenderaanku. Setelah aku meletakkan bayi itu di dalam pangkuan. Bilik maksudnya, silap terjemah ni. Di dalam pangkuanku. Maka aku telah meletakkan bayi tersebut pada dadaku supaya dia dapat menyusu apa yang ada. Sebab tak ada susu pun. Halimah susu badannya pun tak ada. Sebab kita dah baca sebelum ni. Tapi Halimah bagi juga untuk bayi tersebut susu apa yang dia dapat daripada susu yang ada. Namun kata Halimah, sebaik sahaja maka bayi tersebut menyentuh akan dada Halimah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka bayi tersebut telah minum susu sampai puas. Tiba-tiba dadanya ada banyak susu. Bahkan bayinya pun, anaknya sendiri pun kenyang berkat Rasulullah SAW.
Sebelum itu, kata Halimah, kami tidak boleh tidur kerana bayi kami yang asyik menangis sebab tak cukup susu. Tapi bila Rasulullah SAW menyusu sahaja daripada Halimah, maka lebih susu, bahkan cukup juga untuk anak-anaknya. Kata Halimah, kami telah pergi kepada unta tua kami. Tiba-tiba kami mendapati unta yang tak pernah keluarkan susu, tiba-tiba mempunyai susu. Lalu kami pun memerah susu unta itu sekadar untuk minum, dan aku juga telah merasa puas dan kenyang. Berkat Nabi SAW. Inilah berkat. Kadang-kala berkat bukanlah daripada sudut kekayaan yang kita boleh nilai dengan mata. Kadang-kala berkat itu datang dalam keadaan yang kita tak boleh nak gambarkan. Tenang pun sebenarnya berkat. Bahagia pun sebenarnya berkat. Berkat bermaksud kathratul khair, melimpah ruah kebaikan. Maka macam Halimah, walaupun daripada sudut bayaran dia tak dapat bayaran yang banyak seperti keluarga lain bagi kepada ibu susuan lain, tetapi keberkatan yang beliau dapat apabila menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Halimah, pada malam itu kami dapat tidur lena sebab anak dia pun kenyang, semua dia pun kenyang. Susu unta dia yang tak pernah keluar susu boleh mengeluarkan susu. Maka suami dia Abu Kabsyah berkata kepadanya, demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil seorang manusia yang penuh dengan keberkatan. Halimah pun menjawab, demi Allah, aku pun mengharapkan demikian. Kemudian kami telah keluar daripada Mekah, dan aku menunggang keldaiku dengan membawa Rasulullah SAW bersamaku. Demi Allah, keldai itu bergerak dengan pantas sekali sehingga tidak mampu dikejar oleh keldai-keldai mereka yang lain. Sehingga kan teman-temanku berkata, wahai puteri Abu Zu'ib, perlahankanlah sedikit kenderaanmu. Bukankah keldai itu yang kamu tunggang semasa datang bersama dengan kami? Maka Halimah berkata, ya. Maka mula-mula masa nak datang ke Mekah, keldai dia ni macam umpama kancil, perlahan je. Tak boleh jalan laju keldai. Tapi bila dia ambil Nabi SAW, keldai dia berubah menjadi umpama kuda, umpama ferry, jalan laju. Kawan-kawan dia pun pelik. Sebelum ni keldai ni nak jalan pun tak larat. Kenapa tiba-tiba boleh sangat laju, wahai Halimah? Tetapi Halimah tak dapat nak explain kepada mereka tentang keberkatan yang dia dapat dengan menjaga Nabi SAW. Maka kata penulis buku menukilkan daripada kata-kata Halimah, kemudian kami pun sampai ke rumah-rumah kami di perkampungan Banu Sa'ad. Muka surat 79. Setakatnya aku tahu perkampungan kami adalah tempat yang paling buruk kena kemarau. Maka binatang-binatang ternakan mereka tak ada rumput untuk diragut, tak ada makanan untuk mereka ragut sebab kemarau ketika itu. Dan paling teruk yang kena kemarau kawasan itu adalah perkampungan Banu Sa'ad. Namun kata Halimah, tak kala kami pulang membawa Rasulullah, kambing-kambingku pulang daripada meragut dalam keadaan kenyang dan mereka semua mempunyai susu. Tak tahu macam mana, tak ada rumput tapi kenyang. Tak ada apa-apa, tapi kambing dia bila balik daripada meragut, maka dalam keadaan kenyang. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga kan kaum Banu Sa'ad yang lain, mereka berkata kepada pengembala mereka, bawa binatang-binatang ini, dan dekat mana Halimah punya kambing meragut rumput, bawa ke situ. Namun tetap bila kambing-kambing, bila binatang mereka pergi ke tempat yang sama, mereka tak dapat apa-apa. Tetapi binatang-binatang Halimah pulang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan penuh dengan susu pada badan mereka. Kata penulis buku rahimahullahu taala, kata Halimah menukilkan perenggan kedua, kami terus-menerus mendapat tambahan dan keberkatan daripada Allah sehinggalah tiba usia Rasulullah perlu dipulangkan. Bilakah ibu susuan perlu memulangkan Nabi? Usia 2 tahun. Sebab itu kata penulis buku, maka telah berlalu 2 tahun dan Nabi pun telah berhenti menyusu. Rasulullah SAW membesar dengan cepat, tidak seperti kanak-kanak lain. Tidak sampai 2 tahun, Rasulullah telah menjadi seorang kanak-kanak yang berhenti menyusu. Maka sekarang ni Halimah risau. Dia nak jaga Nabi. Sebab bila dia jaga Nabi, dia mendapat banyak keberkatan. Maka sebab itu Halimah
bila tiba waktu untuk menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kepada ibu dia, maka kata penulis buku, maka apabila kami membawa Rasul Muhammad kepada ibunya, sedangkan kami sangat ingin agar Rasulullah terus menetap bersama-sama kami, disebabkan kami melihat sendiri keberkatannya, maka kami pun menyampaikan hasrat kami kepada ibunya. Maka Halimah berkata, tinggalkanlah anak ini dengan kami sehingga dia besar lagi, kerana dekat Mekah ni banyak wabak penyakit. Dan Halimah pun pujuk ibu Nabi, sampailah ibu Nabi mengizinkan. Maka sepatutnya dia jaga Nabi 2 tahun seperti perjanjian, tetapi dia menjaga Nabi SAW sampailah usia Nabi SAW 4 tahun. Maka apakah peristiwa yang menyebabkan Halimah lepas tu tak berani menjaga Nabi dan segera menghantar pulang Nabi SAW? Kisahnya kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa esok waktu yang sama jam 10.30 dalam pembacaan sirah dalam program Santai Sirah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita pemahaman tentang perjalanan hidup Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.